Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada Cassandra, Arish Nabila dan Syahira dari kelas 5 Al-Farghani akan membentangkan bab 8 pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT. Maksud naungan Allah ialah mendapat perlindungan Allah SWT daripada panas cahaya matahari di padang mahsyar. 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT tersebut ialah: pertama, pemimpin yang adil; kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah, seseorang yang hatinya mencintai masjid; keempat, 2 orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah; kelima, seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah; keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya; ketujuh, seseorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Pertama, pemimpin yang adil. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya, pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, pemimpin memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi dan mencegah kemungkaran daripada berlaku. Kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah SWT. Maksudnya, pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadat kepada Allah, sama ada ibadah wajib ataupun sunat. Contoh, melaksanakan solat 5 waktu dan berpuasa dengan sempurna, dan melazimi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah SWT akan menyediakan baginya tempat di dalam syurga setiap kali pergi ataupun pulang. Maksudnya, seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Contohnya, menunaikan solat fardu secara berjemaah dan menyertai aktiviti di masjid seperti majlis ilmu dan ceramah. Yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi, bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Maksudnya, 2 orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Contohnya, Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Yang kelima pula, seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah SWT. Maksudnya, seseorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah SWT atau meninggalkan larangannya sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan atau hati. Contohnya, menjauhi pergaulan bebas tanpa batas dan menjauhi perbuatan mencuri. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Maksudnya, sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contohnya, memberikan sumbangan kewangan secara perbankan dalam talian dan mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid. Yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air matanya. Maksudnya, seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan tak rasa takut kepadanya.
Contohnya beristighfar dengan mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengalirkan air mata mengenangkan dosa yang dilakukan. Pengajaran hadis. Yang pertama, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan. Kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk memakmurkan masjid. Yang keempat, kita hendaklah memperbanyakkan sedekah. Yang kelima, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman damai. Yang keenam, kita hendaklah menjauhi maksiat. Yang terakhir, kita hendaklah melazimi amalan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.